mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang rahmati Allah semuanya. Apa khabar? Selamat pagi diucapkan. Dan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat lagi bersama pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita bersama saya Ustaz Hadi dari Pusat Pengajian Al-Quran Easy Ngaji. Dan Alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam, nikmat pernafasan, segala nikmat yang masih lagi kita miliki sehinggalah pagi ini, sama-sama kita syukurinya. Dan tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni, hari Isnin, ya, saya doakan agar semua urusan tuan-tuan dan puan dipermudahkan. Selamat berpuasa juga kepada mereka yang berpuasa. Dan mungkin ada yang baru nak, orang kata apa, ialah hari Isnin kan, baru nak mula kerja. Semalam dah cuti, baru ni dah cuti kan. Jadi nak mulakan pekerjaan tu, so dia kena ada satu momentum semangat barulah, ya. So insyaAllah moga kita terus rasa bersemangat untuk kerja. Kepada mereka yang bekerja lah, yang kat rumah tu pun bekerja juga kan, nak kena urus itu ini. So selamat menguruskan hal-hal tuan-tuan perempuan. Dan Alhamdulillah, untuk hari ni kita bersiaran langsung untuk episod yang keberapa, boleh tengok kat bawah tu, okay, kat ujung bucu tu, 249. Okay, kita bersiaran langsung untuk episod 249. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa bantu saya untuk teruskan share dahulu kita punya live pada pagi ini. Dan seterusnya boleh sediakan mashaf masing-masing. Dan pastikan duduk juga di tempat yang selesa, ya, sebelum kita mulakan pengajian. Yang paling penting sekali, bantu untuk share lah. Okay, bantu saya untuk share terlebih dahulu, biar ramai lagi yang dapat masuk join kita pagi ini, insyaAllah. Dan kalau ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali bersama saya, bersama sahabat-sahabat yang lain, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Semoga terus kekal istiqamah untuk bersama kita dalam memperjuangkan kalam Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan dan puan, kita sekarang ni dah berada di penghujung, kita boleh kata penghujung lah, bulan 2 kan. Tok-tek sikit nak masuk bulan 3 dah. Kemudian kedepannya lagi kita akan kata apa, nak masuk dah fasa Ramadan kan. Jadi macam saya pesan sebelum ni, kita dah boleh start doa dah, okay, minta Allah berkati kita pada bulan Rejab, bulan Syaban. Kemudian minta pada Allah untuk sampaikan kepada kita bulan Ramadan nanti. Jadi ini nak masuk bulan 3 dah kan, nak masuk bulan 3, lepas tu tak lama lagi masuk bulan 4, lepas tu dah puasa apa semua. Jadi pejam celik je tuan-puan. Apa pun apa yang kita harapkan, biarlah hari-hari kita ini berlalu dengan keadaan yang baik-baik sahaja. Maknanya harian kita ini diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah, ya. Perkara yang membawa manfaat pada diri kita dan juga orang sekeliling kita. Bukanlah kata tak boleh langsung nak berhibur dan sebagainya, tak ada masalah, boleh kan. Cuma kalau kata macam hari ni kan, khususkan kalau pagi-pagi ni kita cuba lu ikut kelas ngaji. Kau nak tengok drama ke, nak tengok cerita apa benda ke, tunggu nanti set time lain pula. Kan, janganlah waktu ngaji nanti campur-campur pula. Pagi ni juga nak tengok movie-nya, pagi ni juga nak tengok CJ workshop-nya contoh kan. Jadi InsyaAllah cuba setkan waktu anda, manage betul-betul. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kelapangan waktu yang ada ni, ataupun dengan niat yang baik, Allah akan atur cantik untuk kita. Ya, tiada lagi alasan lah kata masa tak cukup dan sebagainya. Tambah pula kita kelas sekarang dah online kan, kita tambah dah online semua. So mudahlah, okay, hujung jari sahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang sudi share, alhamdulillah.
berhibur atas batasan Islam. Ustaz sarapan benda pagi ni. Sarapan air masak je pagi tadi. Sarapan air masak. Tak minat lagi nak tengok drama, kata Puan Kartini. Dah habis zaman tu ya. Dah habis dah. Yalah. Ada orang dah tinggal dah benda-benda tu. Orang kata apa, dah habis dah zaman dulu kan. Kalau macam saya kadang tengok juga cerita-cerita tu. Kan, tu saya lah. Jadi tuan-puan pun mungkin ada yang dulu dah habis masa dah, tapi sekarang ni memang tak nak dah. Orang kata apa, hati tu dah bukan ke situ. Ya tak? Biasalah tu. Ya. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni kita akan sambung surah An-Nisa. Surah An-Nisa, kita akan baca satu ayat sahaja, iaitu ayat 24. Kita akan baca ayat 24. Dan satu ayat ni nak kata panjang pun tak lah, tapi kat situ je yang kita boleh berhenti. Dia tak ada option lain dah. So kita berhenti kat situ, dan nanti next kelas kita pada hari Rabu nanti insyaAllah kita akan habiskan lah. Sebab muka surat muka surat 82 ni dia ada 3 ayat saja. Jadi satu ayat hari ni, yang baki 2 lagi tu insyaAllah hari Rabu nantilah. Ya. Baik, alhamdulillah. Saya dia lagi. Tak ada muda lah. Nak berumur juga ni. Sekarang semua ke akhirat, masya-Allah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba lah ke arah kebaikan kan. Saya pun tak tengok TV lama dah. Intai Shopee je. Masya-Allah. Ini advance boleh. Sekarang tengok tengok Shopee. Okey. Mantap. Okey, berapa orang bersama kita pagi ni tuan-tuan dan puan? Ada 60 lebih saja baru. Tak apa. Kita tak ramai tapi kita ada tuan-tuan. Mana yang ada lah, kita jalan je insya-Allah. So bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuan lainnya ialah untuk mendapat keredaannya. Betul tak? Baik, kita mulakan dahulu pertemuan kita pagi ini. Ya, sama-sama tuan-tuan dan puan, kita baca dahulu Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita teruskan dengan bacaan istighfar. Mudah-mudahan kita sentiasa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita baca dengan cuba menghayati lah makna bagi lafaz yang kita alunkan ini. InsyaAllah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbana
أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik. Jadi kita dah selesai untuk bacaan istighfar, tuan-tuan dan puan. Seterusnya kita akan pergi pada bacaan kita, surah An-Nisa ayat 64. InsyaAllah. Muka surat 82, ayat 64, muka surat 82. Okey, baik. Jadi ini dia ayat yang kita akan baca pada hari ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Seperti biasa, sekali lagi saya nak ajak untuk sama-sama kita betulkan niat kita. Kita betulkan niat kita, mudah-mudahan tujuan ini, tujuan yang betul membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala mudah untuk memberi, orang kata apa, laluan kepada kita lah, untuk menerima segala ilmu, seterusnya untuk kita timba keberkatan dalam kita belajar ini, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan, adakah anda semua sudah bersedia? Jika anda sudah bersedia, insyaAllah kita akan mulakan. Kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan. Daripada wal muhsanat tu sampailah aliman hakimah, insyaAllah. Baik, tarik nafas, tuan-tuan. Tarik nafas dalam-dalam. Kita mulakan, ya, insyaAllah. Okay, ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Sudah selesai dah bacaan kita untuk ayat 24 ini. Okey. Ayat 24 tuan-tuan tadi saya sebut 64 salah sebut. Ayat 24. So, kita akan terus pergi pada sesi bedah membedah seperti biasa tuan-tuan. Saya baru perasan ayat 24. Betul. Okey. Adakah anda semua sudah bersedia? Kita bedah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا والمحصنات. Baik tuan-tuan, untuk kalimah al-muhsanat di sini alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Muhsanat. Untuk ha pedas kita matikan ha dengan sempitkan bahagian tengah kerongkong kita. Al-muh-sa, huruf sad kita tebalkan balik atas sa. Muh-sa. Sa tebal Sana, nama asli alif mad sebelumnya balik atas. Tu minan an-nisa. Wajibul gunnah pada nun bersabdu. Kemudian kalimah ini juga alif lam syamsiyah. An-nisa. Minan nisa'i illa sa. Alif mat berjumpa hamzah dalam satu kalimah, mat wajib mutasil nama hukumnya. Mat wajib mutasil. Illa lam asli dua harakat. Ma pun sama dua harakat ma asli. Malakat aimanukum. Malakat. Untuk huruf ta yang sukun kita matikan dia dengan menonjolkan dua sifat yang utama lah, iaitu sifat syiddah dan hams. Ya, sifat syiddah dan sifat hams. Syiddah ini apa? Tertahan suara. Malakat. Malakat. Tahan suara dahulu, kemudian baru lepaskan nafas. Malakat. 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 Untuk sifat hams cukup dengar, cukup sekadar dengar pada telinga kita pun dah okey sangat tu. Ya. Kemudian aimanukum, ma asli. Ai ini bacaan lin, huruf ya yang sukun sebelumnya baris atas. Okey, subili ni bacaan lin lah. Ini bacaan lin. Ya, saya adjust sikit. B L I N. Okey, bacaan lin. Nukum. Nun baris depan nu muncung bibir sebab baris depan nu, kemudian kum. Nukum. Mim mati izhar syafawi, IZS. Izhar syafawi. Baik, kita tengok balik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Aimanukum. Kum. Untuk kum ni tuan-tuan, kena bagi kemas sikit lah sebutan dia. Kita jangan terlalu besar sangat bunyi dia. Aimanukum. Ya, kawal sikit. Aimanukum. Kum. Kitaballahi alaikum. Kitaballahi alaikum. Tama asli. Ballah. Kalimah Allah ni tebal tuan-tuan dan puan.
Kitaballahi hi'a. Kalimah Allah ni tebal sebab sebelum dia baris atas. Okey, sebab sebelum dia baris atas iaitu pada ba. Alaikum, lai bacaan lin serupa tadi jugalah. Ya sukun sebelumnya baris atas, kemudian kum izhar syafawi juga. IZS. Jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Wa uhilla lakum wa uhi habdas wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Baik. Wa uhilla lakum ma idgham mithlain. I am lah. Saya letak kat sini. I am idgham mithlain. Ma asli. Untuk idgham mithlain ni kita kena dengung kadar 2 harakat. Okey, idgham masukkan mim pertama jumpa dengan mim yang kedua tu bersabdu secara kamil, sempurna. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Wara 4 atau 5 harakat. Kat sini mak wajib muttasil. Okey, huruf mat jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Wara'a dhalikum. Dha ma asli, huruf zal keluarkan sedikit hujung lidah. Likum mim mati berjumpa hamzah izhar syafawi. Dhalikum an tabtaghu. Nun mati jumpa ta, ikhfa hakiki tuan-tuan puan. Nun mati jumpa ta. Dan ikhfa kat sini berlaku secara nipis sahaja. Okey, dibaca tarqiq nipis. Kenapa nipis? Sebab dia berjumpa dengan huruf ta. Okey, berjumpa dengan huruf ta. Tabtaghu. Huruf ba sukun qalqalah sughra. Kita lantunkan dengan keadaan yang tidak terlalu menonjol sangat. Cukup kita lalu je. Tabtaghu ru maksli ru. Dan kat sini huruf isti'la kena tebalkan. Tebalkan dia dengan mengangkat pangkal lidah. Dan kat sini kena muncung tak? Ya, kena muncung lah pada huruf ghain. Tapi bukan sebab dia tebal tuan-tuan puan. Sebab dia berbaris hadapan. Jangan salah faham. Memang kita akan sebut ru tu muncung bibir. Tapi perbuatan yang berlaku tadi tu, iaitu dengan memuncungkan bibir tu bukanlah dengan tujuan untuk menzahirkan sifat tebal. Tetapi untuk kita selesaikan dulu sifat muncung ataupun dhammah baris hadapan pada huruf ghain. Jadi jangan keliru kat situ nah. Bukan huruf tebal tu yang kena muncung, tapi sebab dia baris depan. Baik. Seterusnya bi amwalikum. Wa ma asli bi am ni mim mati jumpa waw, izhar syafawi. Jelaskan mim mati. Bi amwalikum mim mati jumpa mim. Sekali lagi idgham kamil, idgham mithlain dengung sempurna. Sama je macam kita bunyikan pada hukum wajibul ghunnah. Tak ada beza pun. Bi amwalikum muhsi. Habdas ni kita matikan dia dengan kita sempitkan bahagian tengah kerongkong kita. Pastikan bunyi kita rasa sempit tu. Muh. Kalau tak sempit tu yang jadi muh. Dia steady je keluar kan. Bi amwalikum muhsini huruf sad baris bawah
Kita kena tebalkan. Muhsini, muhsinina. Sinina. Kemudian ni mak asli lah. Macam biasa, ya mat sebelumnya baris bawah. Ghaira. Ghai. Bacaan lin. Ya mati sebelumnya baris atas. Ghaira. Ra tebal. Musa sama asli 2 harakat. Fi hin. Hin man arid lisukun. Ha pedas sekali lagi. Sempitkan dia. Boleh? Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Musafihin. Hujung tu nun kan. Hin. Pastikan balik kepada makhraj nun lah. Jangan tutup bibir pula. Takut semput kan baca panjang. Musfihim. Kita ending penamat tu dengan menutup bibir. Jadi takut tak perasan lah. Sebenarnya kita dah mengakhiri bacaan kita dengan sebutan mim. Sedangkan nun kat sini. Musfihin. Bagi settle dulu. Okey, bagi settle makhraj nun, barulah tutup bibir kalau nak tutup kan. Selesai, kita sambung lagi. Famastamta'tum bihi. Baik. Fama ni pada asalnya mak asli lah. Kalau ikut kan. Fama. Tapi disebabkan adanya iltiqa' sakinain. Pertemuan 2 sukun. Pertemuan 2 sukun. Mana sukun yang pertama? Di sini. Sukun yang kedua? Di sini. Pada huruf sin. Iltiqa' ni maksudnya pertemuan lah. Jadi bila sukun bertemu sukun, maka kita tak boleh baca. Untuk situasi ini, apa yang berlaku ialah sukun yang pertama, iaitu pada huruf alif mat ni. Huruf mat pun dikira huruf sukun, tuan-tuan dan puan. Jadi alif mat ni digugurkan bunyinya. Itu je kaedah dia. Dah berlaku pertemuan kan, dah berlaku pertemuan, so tak boleh baca. Bila tak boleh baca, kena gugur salah satu. Jadi bukan salah satu tu pilihan kita. Kaedah dia mesti kita gugur yang sukun pertama. Sukun pertama. So kita baca famastamta'tum. Begitu. Jadi itu sebablah mat ni, alif mat ni kita dah tak dengar dah. Saya bercerita ni untuk nampakkan dari sudut hujahnya lah ya. Saya yakin tuan-puan baca memang tak ada masalah pun. Tahu je baca famas kan. Cuma nak bagi tahu sebab. Berikutnya tamta'tum. Mim mati jumpa dengan ta, kemudian mim mati jumpa ba. Kat sini izhar syafawi. Okey. Huruf ain ada sifat tawassut kat situ. Suara kita tidak terlalu terlepas dan tidak terlalu tertahan. Sebab itu bunyinya dia menyempit. Bunyi menyempit. Huruf ha dengan ain ni dia sama-sama. Geng-geng menyempit tuan-puan. Okey. Dia geng-geng menyempit. Famastamta'tum. Mim mati berjumpa ba, ikhfa syafawi, IKS. Mim mati jumpa ba, ikhfa. Ikhfa ni macam mana tuan-puan? Kalau ikutkan perbahasan ikhfa ni pun banyak lah ya. Jadi yang selalu kita bahaskan, kita baca secara itbaq syafatain. Kita tutup 2 bibir mulut kita tanpa tekanan ya, ataupun istilah lain yang biasa digunakan apa dia? Jangan apa dia? Ingat lagi tak? Untuk mim dengan ba ni. Ingat lagi? Biasa kita guna istilah apa tu? Tutup bibir bersahaja. Ingat lagi? Tutup bibir bersahaja.
Famastamta'tum bihi. Tum dia takkan jadi sempurna lah. Kalau sempurna dia akan jadi seperti idghamif lain lah. Mim mati jumpa mim kan. Jadi sebab tu kita kata itbaq syafatain, menutup bibir mulut. Kemudian ada huraian dia lagi, tutup bersahaja tanpa ada tekanan. Boleh dapat. Seterusnya bihi maksilah qasirah ataupun maksilah sughra, MSQ maksilah qasirah. Bihi dua harakat sama je macam asli, dari sudut kadar dia, bunyi dia. Ta'tum bihi minhunna fa'atuhun famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nafari, nipis Faridah, huruf dha tebal, matikan ta, bunyi ha, dah. Nun mati jumpa ha, izhar halqi. Minhun wajibul gunnah, nun bersabdu. Fa'a ma asli, mak badal, MB hamzah di awal kalimah. فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ Tu ma asli, hun wajibul gunnah, hunna uju ma asli, ju wa ma sebelumnya baris depan, ra tebal, okay, tafkhim, ra baris atas. Ujurahunna faridah. Hun wajibul gunnah, fari, fa pada atas fa, fari, ri bau nipis lah. Ujurahunna faridah. Fari, ri ma asli, dah. Untuk dah tebal, kemudian matikan huruf ta tu dengan bunyi huruf ha simpul bukan ha pedas. Biasa je, pangkal kerongkong. Faridah. Gitu je. Seterusnya, wala junaha alaikum fima taradaitum. Wala, okey, tapi kita baca dulu. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. Baik. Wala masli, wala juna, nama asli, ha pedas wala junaha alaikum, lai bacaan lin. Wala junaha alaikum fima taradai. Fi ma asli, ma pun sama ma asli. Fima tara, ra ma asli juga tebal kemudian kita tebalkan. Taradai, dai bacaan lin, ya sukun sebelumnya balik atas. Taradaitum bihi. Dengung kat sini, ikhfa syafawi, IKS, ikhfa syafawi. Dapat ke? Ikhfa ikhfa syafawi. Taradaitum, tutup bibir kita bersahaja. Sama je huraian dia dengan contoh ikhfa yang kita jumpa tadi lah kat sini. Ingat lagi? Sama tuan-tuan bunyi dia. Tumbihi,
تراضيتم به من baik bihi maksilah qasirah MSQ, kadar dia 2 harakat tu tuan-tuan, kadar dia dua harakat. تراضيتم به من untuk yang tadi ikhfa syafawi kat sini kan tuan-tuan, kita tahu tutup bibir bersahaja. Jadi bunyinya sama seperti di sini, iaitu hukum iqlab. Kat sini hukum iqlab tuan-tuan. Okey, hukum iqlab. Jadi bunyinya, cara nak praktikalnya sama saja, iaitu dengan menutup bibir bersahaja. Min ba'dil fariḍah, min ba'dil fariḍah, min ba'dil fariḍah, ba'dil fariḍah. Dapat tak? Okey. Jadi iqlab begitulah caranya, sama seperti ikhfa syafawi. Bukan ikhfa hakiki nah, ikhfa syafawi, hukum mim mati. Sama saja bunyinya. Kemudian ba'dil, huruf ain sempit kan, tengah kerongkong. Mim ba'dil fari dil alif lam qamariyah. Fa pada atas, fa macam biasa, ra baris bawah, tarqiq nipis. Kita nipiskan dia, fariḍah. Fariḍah. Okey, huruf dha tebal, dha. Kemudian di hujung tu ada huruf ta, yang mana kita matikan dia dengan bunyi huruf ha. Fariḍah. Min ba'dil fariḍah. 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 Pastikan bunyi ha tu ada lah ketika matikan dia. Ujurahunna fariḍah. Fariḍah. Cukup dia balik pada pangkal kita, pangkal suara. Bukan ke pangkal jalan pangkal suara, pangkal kerongkong kita, kat peti suara tu. Fariḍah. Wala. Okey, sorry, kat bawah. Innallah kita teruskan. Inna daripada hamzah tahqiq, jelaskan hamzah pada bawah tu i, terus je masuk pada nun dengung tu, nun bersabdu. In gitu. Puan Siti Khadijah Jamaluddin, Ustaz, cara ikhfa syafawi dan iqlab, cara baca kita buat sama macam iqlab ya? Ya, sama dua-dua tu. Ikhfa syafawi dan iqlab, cara dia sama, iaitu dengan menutup dua bibir dengan bersahaja. Tutup bibir tapi tanpa ada tekanan lah. Okey, begitu. Boleh. Baik. Mana tadi? Innallah. Alright, kita teruskan. Wajibul gunnah. Kalimah Allah kita tebalkan dia. Kalimah Allah lafzul jalalah kita baca dengan taghlidh, dengan tebal, sebab sebelum dia baris atas. Innallaha Innallah. Untuk nun kita kena steady lah. Nun ni steady je, jangan kita tebalkan dia. Yang tebal hanya pada lam pada kalimah Allah tu sahaja. Inna Allaha kana aliman hakima. Inna Allaha ka ma asli,
na'aliman, na'aliman. Tanwin jumpa ha ni izhar halqi. Kat sini kena jelaskan. Innallaha kana aliman hakima. Aliman ha pedas sempit tengah kerongkong. Okey. Aliman ha. Kemudian ki dua harakat mat asli. Hakima. Innallaha kana aliman hakima. Hakima. Ha haki kaf nipis, jangan sampai tertukar lah, ya, dengan huruf qaf. Haqima, contoh lah kan, takut jadi gitu. So hati-hati. Innallaha kana aliman hakima. Hakima. Itu saja. Boleh tuan-puan. Untuk ki mat asli. Kemudian man di sini di hujung bacaan kita ni, di hujung perkataan, asalnya tanwin lah hakiman, tapi bila kita berhenti, maka berlakulah ma'iwat di sini. MI ma'iwat. Apa itu iwat? Ganti. Kita gantikan sebutan man tu hakiman kepada ma dua harakat. Hakima. Boleh tuan-puan? Dapat sesuatu ke hari ni? Dan alhamdulillah bersyukur sangat kerana pada saya lah pada saya dapat rasakan tuan-puan bedah ayat ini dengan orang kata apa, dengan mudah. Setuju ke? Kalau sebelum ni mungkin rasa macam buat berat, ingat-ingat lupa kan, tapi sebabkan kita dah melazimi benda tu. Dan untuk bacaan kita hari ni memang saya boleh katakan semua ni adalah benda yang kita duk ulang-ulang je tiap-tiap hari tuan-puan. Kan makin lama makin cekap. Kalau sebelum ni kita mungkin dalam satu baris tu ada beberapa hukum je yang kita boleh kenal pasti dengan cepat. Tapi kali ini ataupun hari demi hari kita dah sentiasa istiqamah kan. Walaupun bukan dengan saya lah sharing tajwid ni, dengan siapa-siapa pun, tapi kat situ dia mendatangkan kecekapan. Okey, kita jadi cekap lah. Tengok je dapat. Okey. Cuma pesan saya, di samping kita duk fokus pada ilmu dirayah ini, ilmu teori, pastikan kita dia seiring lah dengan bacaan kita. Biar kita punya bacaan itu sama seperti mana yang kita faham. Kalau kata iqlab tadi kan, iqlab, ikhfa syafawi tadi, kita dah faham dah, oh tutup bibir bersahaja. Jadi dari sudut praktikal tu, bila kita baca, biarlah bertepatan dengan apa yang kita syarahkan tadi. Kalau kata dua harakat, biar dua harakat betul-betul. Sekata dua harakat kat depan ni elok, depan sikit lagi pun sama dua harakat juga, sama tadi. Dia jangan satu kejap bunyinya nak ketiga dah, satu lagi udah kurang pula, satu lagi udah separuh kan. Jadi benda-benda ni kita perlu perhalusi lagi lah. Boleh tuan-tuan puan InsyaAllah. So far saya rasa memang tuan-puan dapat lakukan yang terbaik lah. Kalau buat ujian ni, sekiranya lah kalau ada ujian buat ni, saya yakin tuan-puan boleh dapat A+ ni. Boleh dapat A+. Contohlah kan, bagi dalam separuh muka surat, sila bedah hukum-hukum tajwid yang ada pada bacaan ini. Saya yakin tuan-puan dapat buat dengan baik sekali. Ni berdasarkan apa yang saya tengok pada respon tuan-puan lah berkenaan dengan hukum-hukum tu. Jadi tak risau dah. Andai kata saya tersasul ke tersilap ke, tuan-puan pun dah tahu dah. Tuan-puan pun dah tahu dah yang ni tersilap ke kan. Sebab kita dah faham, ada ilmu, dah belajar. Ya tak? Itulah apa pun, tahniah buat semua, insyaAllah. Tiba pula dah habis terus masuk Perak tuan-puan. Okey.
Jadi nak tanya ni, dah daftar belum seminar Fatihah? Improve my Fatihah ni dah daftar ke belum tuan-tuan dan puan? Kita ada seminar bulan 3 nanti insya-Allah. Jadi pendaftaran kita dah buka. Tuan-puan dah daftar ke belum? Kita ada 2 seminar tu kan? Seminar Improve my Fatihah, kemudian dia ada lanjutan dia. Lanjutan dia apa? Indahkan suaramu. Ingat lagi ke tu? Hmm. Saya belum lagi ustaz. Marilah daftar. Bolehlah kita belajar nanti. Indahkan suaramu tuan-tuan dan puan. Okey, hari ni kita habis awal tuan-puan tapi tunggu ustaz. Awak nak nunjuk dulu. Kod-kod ada yang tak tahu ke kan? So insya-Allah bulan 3 ni saja tuan-puan, kita akan ada satu seminar yang dinamakan, dia sebenarnya seminar yang kita dah pernah buat sebelum ni, cuma kita bagi satu nama baru lah, iaitu Improve My Fatihah. Ni orang kata apa, kita nak menuju Ramadan ni, jadi memang ngam sangat lah kan, kita nak jadikan Puan Sadaria yang gold. Tak payah, Puan Sadaria gold kan. Siapa yang ambil package gold, yang ni tak payah fikir dah lah tuan-puan memang auto punya. Untuk gold sajalah, siapa yang ambil Amito gold. Yang silver dengan bronze kena, kalau nak join kena buat daftar lain. Okay, kena ada pendaftaran lain. So untuk Improve My Fatihah ni, tujuan utama dia adalah untuk kita memperbaiki kualiti bacaan surah Fatihah kita. Ini tujuan utama kita lah. Dan kita nak masuk Ramadan ni, biarlah orang kata apa, bacaan Fatihah ni kita sempurna. Bukan kita tak fokuskan benda lain tuan-puan. Cuma kita ambil yang aula dia, yang keutamaan dulu di sini. Dan jangan salah faham pula, bila saya kata utama kat sini, bukanlah yang lain tu tak utama. Cuma kita ambil dengan orang kata apa, masa yang ada kan. Kita cubalah. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Setuju? Jadi kita cuba buat yang ni, Improve My Fatihah, biar dengan orang kata apa, adanya perubahan pada Fatihah kita, sekaligus membuatkan kita lagi semangat lagi untuk cuba lagi mendalami ilmu-ilmu, kemahiran ataupun cara bacaan untuk yang lainnya. So untuk Improve My Fatihah ni, saya cerita sikit lah konten dia. Pertama, kita akan diperkenalkan dulu. Kita akan tahu lanjutan bagi kesalahan-kesalahan dalam pembacaan Quran. Okey, kita tahu kadang-kadang salah-salah tu kan. Cuma kita nak kena tahulah salahnya duduk salah yang bagaimana, ya. Dan untuk Khamis ni pula pun ada webinar kan. Tak apa, sekali lagi saya cerita. Ni saya nak cerita yang seminar dulu. So tarikh ni 12 Mac tuan-puan. Seminar ni 12 Mac insya-Allah. Siapa yang berkelapangan boleh join. Saya harap yang menonton saya ataupun yang memang selalu join saya punya sharing tajuk ini, marilah join. Okey, insya-Allah yuran mampu milik tuan-puan. Jangan risau, yuran mampu milik. Boleh lah orang kata, tak ada hair punya. Ya. Baik, so untuk 12 Mac ni kita hanya fokus pada perbincangan suratul Fatihah saja. 12 Mac. Okey, gambar yang belah kiri ni, poster belah kiri ni. Dan seminar ni akan berlangsung dalam tempoh setengah hari sahajalah, daripada jam 8.30 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Okey, dengan tajuk Improve My Fatihah. Dan insya-Allah slot ni akan dibawakan oleh saya, dan ada slot tambahan juga bersama Encik Ifan nanti. Sebenarnya banyaklah tuan-puan akan disajikan dengan banyak pertemuan lah sebenarnya. Okey, bukan dengan saya je, dengan Encik Ifan ada, ya. Baik, kemudian yang ni 12 Mac. Next minggu seterusnya pula kita akan ada ni. Saya tak pastilah orang minat ke tak benda ni tuan-puan. Boleh saya buat survey sikit tak? Tuan-puan ada tak pernah rasa macam nak baca Quran ni berirama? Boleh tak? Ni saya nak buat survey ni. Yang tengah tonton saya live ni, boleh tak tuliskan di ruangan komen. Tuan-puan ada tak minat tu? Sajalah nak tahu kan. Kok memang jenis tak minat ke, wallahu alam lah.
Dia bukan isu bab suara sedap ke tak sedap ni nak cerita ni, adakah tuan-puan ada perasaan tu? Maksudnya dengar keindahan bacaan Quran yang dialunkan dengan sedap, kan, yang boleh menarik minat jiwa kita. Nak tahu tu saja, nak buat survey. Sebab ni pertama kali kita buat ni, tuan-tuan dan puan. First time. Ada yang kata minat tapi suara tak sedap. InsyaAllah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kita buat dia, tuan-puan. Kita buat dia. Kira baca macam ustaz lah. Ada minat tapi tak pandai ustaz. Saya minat Quran belagu. Minat tapi baca tak lancar lagi, macam mana nak menyanyi? Okey, faham. Saya suka sangat. Tuan-puan boleh baca ni komen kawan-kawan kita ni. Saya suka bila buat shot sendiri ustaz. Bila dengar Abdul Rahman, saksi terikut bacaan dia. Minat ada tapi saya belum yakin lagi. Minat tapi tak dapat join live, ada wedding. Oh ya ke? Minat ustaz tapi suara ke laut. Okey. Uhibbu jiddan. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan Tasyaman ni. Mana respon yang lain ni? Tak ada pun kawan-kawan lain. Sebab ni pertama kali kita buat. Jadi tuan-tuan puan, dalam package Improve My Fatihah ni kita adakan add-on ni. Sebab tu kalau tuan-puan mendaftar untuk seminar Improve My Fatihah ni nanti, tuan-puan boleh pilih. Tuan-puan nak seminar ni sahaja ataupun tuan-puan nak add-on sekali dengan Indahkan Suaramu ni nanti. Makna kata kalau tuan-puan daftar yang Improve My Fatihah ni saja, tuan-puan akan dapat akses untuk yang ni sajalah, yang belah kanan saya ni. Okey. Tapi kalau tuan-puan nak add-on sekali tu, maknanya tuan-puan kena lock 2 tarikh lah, 12 dengan 19. Dan bayarannya berbeza lah. Bezanya beza sikit je, tak adalah banyak benar. Kalau tanya saya ambil yang mana, ambil lah dua-dua, kan? Sebab kita ada rakaman, tuan-puan. Ada rakaman. Andai kata ada hair pula, ada hal apa-apa ke, walimatul urus ke, ada program dan sebagainya, family day ke, tapi sekurang-kurangnya bila ada ulangan tu, adalah time kita nak tengok, kan? Gitu. Makcik semput. Minat tapi belum ada ustaz yang mengajar. Itu jawapan tu sesuai dengan ni. Math ini saya ajar nanti ya. 19 Mac ni, insyaAllah. Kita pergi sikit-sikit je, tuan-puan. Alright. Kita pergi sikit-sikit nanti. Baca dengan taranum lebih bersemangat. Saya sekali dengan Indahkan Suaramu. Saya ambil 2 hari ke tu. Puan Radiah, kalau maksudnya 2 kali pertemuan lah kita. Okey. Kalau ikutkan 3 dengan Encik Ifan pun ada. Minat dah belajar tapi tak pandai-pandai. Puan Radiah pernah belajar ke sebelum ni? Saya agak lah, tuan-puan mungkin ikut sebelum ni tuan-puan mungkin belajar kelas mujawad kot, kan? Kelas mujawad. Mujawad ni yang orang duk dalam musabaqah tu, dalam pertandingan. Kat situ memang saya macam ni lah. Untuk yang sebenarnya dalam ilmu taranum ni, dia memang sangat membantulah, sangat-sangat. Dan memang orang kata apa, bidang ni sebenarnya adalah kepada mereka yang ada bakat suara lah, yang suara sedap. Saya yakin yang duk join ni, yang duk tengok saya ni, ramai yang boleh menyanyi ni rasa ni. Betul tak? Ramai yang boleh menyanyi. Kalau dulu duk nyanyi lagu Siti Nurhaliza, Jamal Abdillah, kan? Tapi sekarang ni kita cuba pula ceburkan diri dalam ilmu tarannum ni, insyaAllah. Ni basic, tuan-puan. Saya pun bukan ahlinya pun, kan? Saya pun belajar sikit-sikit aja.
So saya dalam webinar ni nanti indahkan suaramu ni nanti insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda teknik-teknik suara. Memang untuk indahkan suaramu ni memang kita cerita bab suara je. Kita cerita bab suara je. Dari mana suara kita nak lontarkan tu, nak keluarkan daripada mana. Dia adalah tabaqat suara, tingkatan suara tu. Daripada nada rendah tu, kan, daripada suara dada kita naik ke suara bahagian tekak ni, daripada hidung sampai suara kepala. Kemudian adalah term-term yang biasa digunakan, ya. Biasa digunakan. Kalau tuan-puan masuk yang mujawad, memang jam lah. Mujawad ni dia masa dia kena bertalaqi lah kalau ikut kan. Yang kita nak cerita ni ialah murattal tuan-puan. Tarannum murattal. Dia simple, mudah. Saya bagi contoh macam kita dengar imam-imam baca. Baru ni saya ada bagi contoh pada tuan-puan kan. Ada dengar dah kan, hari tu saya ada bagi contoh macam mana tarannum murattal. So tuan-puan dah nampak dah gambaran itu. Boleh belajar sebenarnya. Boleh belajar. InsyaAllah suara tak sedap pun boleh jadi sedap. Betul, Puan Suzy. Ada kat masjid yang 7 lagu tapi bayati je. Dapat baca murattal pun okey Ustaz, Puan Asmah. Betul. Kalau saya layan lagi murattal. Kalau yang mujawad saya minat juga. Mujawad ni yang macam dalam musabaqah tu. Tapi layan gitu je lah. Minat lah juga. Tapi saya lebih cenderung pada murattal. Bayati, Jaharkah, Hijaz, Nahwan, Ras, lagi apa? Sikah. Sikah. Sikah, Sabah, Puan Nora. Menyanyi boleh Ustaz, nak buat taranum tu lah payahnya. Dia kalau ada orang ada bakat suara, insya-Allah dia boleh di train lah. Okey. Gitu. Cus tak bagi contoh lagi sekali. Contoh lagi sekali. Tuan-puan nak dengar ke? Boleh ke? Sekarang tuan-puan keluar pula dengar saya baca terang. Cuma ni sebab kita dah habis dah tuan-puan. Ni macam sembang-sembang lah ni walaupun saya tak nampak reaksi muka tuan-puan tu. Anggap je lah kita tengah berhadapan ni. Saya pun rasa kekok juga. Sebab ni macam bersembang kan. Tapi saya tak nampak benda pun. Saya boleh baca komen je. Boleh je Ustaz kata. Okey. Saya bagi contoh sikit biar kita sama-sama dapat sedikit pencerahan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu Quran. Siapa nak dengar tunggu jap. Kalau keluar tak dapat dah dengar. Okey. Ni surah Al-Baqarah. Saja saya buka surah ni sebab tuan-puan biasa dengar kan ayat ni. So senang tuan-puan nak niru. Tak? Okey, jadi tarannum. Tarannum kalau murattal dia agak laju sikit tuan-puan. Dia laju dan santai. Dan kita punya kata level suara tu dia tidak, orang kata apa, bacaan murattal yang biasa kita dengar imam-imam baca ni, dia tak perlukan suara yang terlalu rendah dan suara yang terlalu tinggi. Dia bukan macam mujawad tau. Mujawad ni dia lebih kepada pertandingan lah. Okey. Lebih kepada pertandingan. Contoh kalau mujawad kita ambil yang starting tu. Isti'azah tu sendiri tu dia dah memang rendah dah. Okey.
memang rendah sangat. Contoh gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita panggil suara bahagian koror lah, bawah sekali, bahagian dada ni. Suara tu mesti paling bawah sekali. Itu teknik dia memang gitu. Daripada suara bawah pergi sampai tinggi. Dan itu ikut level kita lah. Kalau mujawad ni tengok suara kita ni boleh pergi sampai mana. Suara kita ni boleh pergi sampai mana. Contoh tadi saya punya suara bawah tu in. Contoh saya ambil pula kat sini Saya ambil daripada kat sini. Kita buat dengan satu tabaqat yang paling tinggi lah. Kita kata di istilahnya jawab ataupun jawabul jawab. Suara tinggi di antara hidung sampailah ke kepala ni. So key suara ni dia tak sama lah macam kita baca daripada bawah tu. I. Kat sini starting dia pun dah tinggi. Nampak? Mula-mula macam malas ya Ustaz. Agak gitulah. Contoh saya risau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil daripada sini. Tuan-puan jangan terkejut tau. Saya risau pecah suara saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. That's 1, 2, 3. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Tu contoh suara yang kita nak punch, kita bagi dia paling yang tinggi lah, tapi ikut keselesaan orang. Ada orang dia tak boleh tarik tinggi. Jadi ni mujawad susah nak buat tuan-tuan. Saya sendiri pun rasa pening juga. Dia sampai satu tahap kalau suara tinggi tu kita boleh pening kat sini. Itu orang yang tak biasa macam saya lah. Perasan tak beza dia? Daripada tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia macam tu. Itu untuk mujawad. Panjang mukadimah dia. Ni kalau baca murattal tuan-puan, ni tarannum murattal pula. Tadi mujawad yang pertandingan memang susah nak follow. Tuan-puan kena belajar seni, dia ada lah salalim nuzul. Dia ada kena tangga yang menaik, tangga menurun semua. Banyak istilah-istilah dia. Kalau murattal tak puas. Yang tadi garang sikit. Macam tu lah. Contoh ni saya bantai tuan-puan saya tak ada nak susun-susun sangat. Kita kalau buat nada yang tinggi kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dia pagi-pagi ni susah sikit nak buat tuan-puan. Rasa macam nak terbang dah suara saya ni. Macam itulah ibarat dia. Susah lah nak follow kan. Betul tak? Susah nak follow. Saya buat ni pun rasa macam nak cabut juga biji alkom ni. Okay. So itu mujawad serba ringkas lah. Saya pun bukan pandai sangat tuan-puan. Kalau ngaji dengan orang betul-betul ahli mujawad ni, InsyaAllah lah mungkin dia orang ada teknik-teknik lebih berkesan. Saya bagi ni orang kata apa, dia punya kulit-kulit je Kalau murattal, murattal ni steady je. Kita tak payah pakai suara tinggi, tak payah pakai suara rendah. Cuma dia ada teknik lah. Contoh, kalau bacaan ni lagu Ji Harkah saya bagi contoh lagu Ji Harkah. Kalau lagu Ji Harkah,
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ni jiharkah. Jiharkah ni dia macam dia gembira sikit bunyi dia. Kalau nahwan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ni contoh lagu nahwan. Semua boleh belajar tuan-tuan. Ni confirm boleh belajar. Senang nak ikut. Suara sedap ke tak sedap ke, rasanya boleh belajar kot. InsyaAllah lah boleh belajar. Ni contoh lagu apa nama? Kalau Hijaz kalau lagu Hijaz, bukan kumpulan nasyid Hijaz tu. Dia lagu Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Saya percaya okey, yang saya dah contohkan ni 3 jenis lagu murattal. Saya yakin perempuan dengar, mungkin ada yang dengar, macam sama je daripada awal tadi. Betul tak? Faham tak tuan-tuan perempuan? Ada tak yang dengar macam tu? Sebab apa kita dengar bunyi dia sama? Sebab apa kita dengar? Sebab kita mungkin tak pernah lagi didedahkan dengan kaedah nak tangkap bunyi tu. Sebenarnya bunyi dia beza. Bunyi dia berbeza. Bila kalau ada kefahaman, insya-Allah lah. InsyaAllah boleh faham. Ni murattal. Ada orang suka ras. Ada orang dia akan dengar lah beza dia. Kalau ras ni macam dalam bacaan tarawih lah. Selalunya tarawih imam maghrib isyak ke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini contoh bacaan ras, lagu ras. Macam tu lah. Okey. 2 dan 3 tu yang sama. Semua lain. Saya bagi 4 contoh tadi kan. Semua tu lain. So, macam mana tuan-tuan perempuan? Jadi insya-Allah kembali balik. Tu jelas serba sedikit. Saya pun tak pandai mana tuan-puan. Kerti sikit-sikit tu boleh lah kan. So apa yang saya ada ni naklah share pada tuan-puan. Tapi nak sharenya kat mana? Ni indahkan suaramu dengan tarannum. Jadi insya-Allah dalam sesi ni 19 Mac ni tuan-puan, kita akan belajar tentang lagu nahawan insya-Allah. Lagu banyak.
Tapi kita pergi untuk lagu Nahawan sahaja. Lagu Nahawan sahaja. Jadi saya akan ajar tuan-puan macam mana nak dapat tune Nahawan ni. Dia ada cara dia. Sebelum ni siapa yang ingat saya pernah ajar tuan-puan. Dia ada kaedah dia. Dia ada sifir dia. Dia ada rumus dia. Tuan-puan hafal rumus. Tuan-puan hafal rumus. Kemudian kita apply pada lagu. Pada bacaan kita. Mesti dapat punya lah. Confirm. Mesti dapat. Jom masuk tuan-puan. Ni first program ni kita buat ni. InsyaAllah lah saya cuba yang terbaik lah untuk beri sedikit pengetahuan tentang lagu Nahawan insyaAllah. Kan sekurang-kurangnya untuk Ramadan tahun ni mungkin kita boleh tadarus dengan lagu ni. Seandainya lah diizinkan Allah kan. Tak apa cepat kita dapat tu. Mana tahu ada rezeki. Tak dapat tahun ni mungkin next year. Kita belajar dulu pelan-pelan. Okay. Saya boleh ke Ustaz? Boleh. Tak ada hal. Saya tak dapat bezakan Puan Norsia. InsyaAllah. Mari lah. Ramai-ramai join. So tuan-puan boleh siapa yang berminat. Okay, siapa yang berminat lah benda ni kena minat. Saya ajak yang minat je lah. Jangan paksa diri tuan-puan. Saya ajak yang minat insyaAllah. Di samping kita memperbaiki Fatihah kita, di samping tu juga kita ambil lah apa peluang ini, peluang yang ada, masa yang ada, nikmat yang ada ni. Segala nikmat yang ada kita ada sekarang ni, nikmat suara ni, kita cubakanlah sumbangkan pada perkara-perkara yang insyaAllah mudah-mudahan membuatkan kita lebih rasa ta'ajub, rasa lebih semangat dengan Quran ni. Apapun ingat, pastikan kita baca tu dengan meletakkan sekali unsur-unsur tajwid, tajwidul huruf, tajwid, semualah. Okay, bab makhraj sifat tu kita kena perhatikan juga. Paksa rela. 19 Mac tu cuti sekolah. Saya tak sure lah. Puan Noranita Mustafa. Mendayu-dayu gitu. Itulah. InsyaAllah. Kalau kita hendak, kita akan cuba mendapatnya. Betul. Jomlah daftar. So, insyaAllah kita akan ada kita sediakan rakaman. Untuk yuran tuan-puan, kejap. Saya dah cerita ke pasal yuran? Belum lagi kan? Yuran dia senang gini lah tuan-puan. Kalau tuan-puan nak join Fatihah tadi, yuran dia tu RM70. Sorry. Dah habis dah. Yuran dia sekarang RM80. Early bird tu kita buka daripada 18 hari bulan itu sampai 20. Last malam lah. Siapa yang dapat daftar seperti yang tarikh ditunjukkan ni 18 hingga 20, maka perlu buat pembayaran tu lah RM70. Kalau yang sekarang ni, hari ni berapa bulan? 21 kan tuan-tuan. Kita buka pendaftaran ni 21 sampai 28 sahaja. Okay, 21 sehingga 28. Dengan yuran RM80 lah. RM80 ni untuk semua lah. Untuk semua seminar. 2 seminar yang saya maksudkan tadi. Kalau RM50, tuan-puan join yang seminar Fatihah tu je. Yang indahkan suaramu dengan taranum tu tadi tak ada lah. Faham kan? So saya jawab gini, simple je tuan-puan. Kalau tuan-puan nak join yang add-on tadi, kalau tuan-puan nak join yang indahkan suaramu, yuran dia RM80. Sekaligus tuan-puan dapat seminar Fatihah tu sekali. Begitulah ceritanya. Wallahu a'lam. So tuan-puan boleh lock masa. InsyaAllah rakaman disediakan. Jadi untuk RM80 tuan-puan, apa yang tuan-puan dapat? Ni bacalah daripada atas sampai bawah ni, inilah yang tuan-puan dapat. Ni RM80 semua ni tuan-puan akan dapat lah. Kita ada webinar kita berkaitan dengan ada apa dengan surah Fatihah pun kita bagi. Okey, banyak tuan-puan. Tu saya kata berbaloi lah kot. Okey, berbaloi lah dengan RM80 tu kot. Kita cuba bagi the best lah. Okey, bukanlah yang terbaik, kita cuba the best. So
Itu sahaja sedikit perkongsian, moga-moga bermanfaat buat tuan-puan insya-Allah untuk dapatkan IMF Plus ni, Improve My Fatihah Plus. Plus ni maksudnya sekali dengan indahkan suaramu tadilah. Jadi link dah disediakan di ruangan komen, tuan-puan boleh tekan. Kita ada 2 link yang kita sediakan, boleh tengok kat ruangan komen tu. Ada link website kami. Okey. Puan Alina, murah sangat ni tapi package lengkap. Betul lah tu. Kan? Kena join tu. Setkan jadual supaya tak ketinggalan. Minat sangat ustaz tapi suara tak sedap. Mari join dulu. Kita tengok. Tak sedap pun boleh jadi sedap. Okey. Macam saya pun bukan reti sebenarnya. Balonnya. Kan? Okey dah. So tuan-puan jelas kan dengan apa yang saya ceritakan tadi. Tuan-puan tekan link yang kami sediakan. Ada nombor tim kami. Tuan-puan tekan je. InsyaAllah nanti tim kami akan cuba bantu anda lah. Ataupun tuan-puan nak tanya apa-apa soalan, tekan je link. InsyaAllah tim kami sedia membantu. Tanyalah apa pun. Tapi kalau boleh hujung tu daftar lah kan. Tak adalah. Tuan-puan tanya dulu pun tak ada masalah. Tanya dulu. Kalau hati dah benar-benar terbuka, hati dah betul-betul terbuka, sila lakukan pendaftaran. Kalau tak terbuka, tunggulah sampai dia terbuka. Okey? Dan tak ada apa dah kot, insya-Allah. Okey, ni last tuan-puan sebelum kita tutup kita punya perbincangan ni, sebelum kita balik pada bacaan kita. Jangan lupa untuk mana sebentar. Tuan-puan ingat program percuma hari Rabu ni? Khamis, maaf. Hari Khamis. Sekejap poster dia hilang lah tuan-puan. Mana perginya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh ya. Besarnya. Kejap. Nak kena edit sikit. Alright. Hari tu dah berubah dah. Tapi tak ada pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, saya nak ingatkan sekali lagi. Yang tadi bab seminar tu, seminar lah tuan-puan memang ada yuran dan sebagainya. Yang ni pula, 24 Februari ni, Khamis minggu ini. InsyaAllah kita ada webinar percuma melalui Zoom. Percuma je. Jangan lupa. Khamis ni. Okay, webinar kesalahan besar vs kesalahan kecil. Kesalahan besar vs kesalahan kecil. Kesalahan apa ni? Mencuri ke? Mengumpat ke? Bukan. Ini cerita tentang kesalahan dalam pembacaan Quran. So, Khamis ni kita akan jumpa. Saya akan kongsikan, sharekan pada anda tentang kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku di dalam Quran dan apakah status bagi kesalahan yang dilakukan. Jadi insyaAllah log tarikh ni percuma. Ni tak ada yuran lah. Ni tak ada yuran tuan-puan. Ni tak ada yuran. Tapi dia masih lagi berkaitan dengan orang kata apa, surah Fatihah juga. Dia berkait. Bukan Fatihah je sebenarnya. Semua sekali. Semua sekali. Nama pun pembacaan Quran kan. Dia tak fokus pada mana-mana surah. Jadi insyaAllah hari Khamis saya akan share kepada anda. Tolong bantu sebar-sebarkan. Boleh ajaklah geng-geng tuan-puan, geng-geng pengajian masjid surau tuan-puan yang tuan-puan kenal, kawan-kawan rapat tu. Ajak sekali untuk bersama kita insyaAllah. Boleh? Jadi untuk join ni tuan-puan, untuk join yang ini, untuk join webinar ni, tuan-puan kena tekan link lain pula. Tadi tu link untuk daftar kan. Yang ni link Telegram. Okey, kita baru letak. Tuan-puan tengok kat komen tu, di ruangan komen kita ada tulis sertai webinar percuma surah Fatihah Khamis ini. Tekan link tu, link Telegram. Nanti insyaAllah hari Khamis malam kita akan berikan link Zoom untuk tuan-puan akses. Itu sahaja. Boleh? On tak on?
Alhamdulillah. So saya rasa semua benda saya dah cerita pada tuan-puan. Terima kasih sudi mendengar. Kalau bosan minta maaf lah tuan-puan kau dengar benda yang sama ceritanya tak habis-habis kesalahan, tak habis-habis kesalahan. Saya minta maaf lah kalau ianya mengganggu uh, mengganggu tuan-tuan perempuan kan. Saya cuma nak mengajak saja. InsyaAllah. Kalau tak disebarkan macam mana orang nak tahu? Kan? Sebab itu realiti sekarang kan. Bila cerita lebih sikit orang kata itulah Syed nak cerita je benda sama kan. Tapi kalau tak cerita macam mana orang nak tahu ya tak? Kenalah cerita. Dia punya sifat tu gitu. Baik, wallahu alam. Minta maaf sekali lagi tuan-puan kalau ada yang rasa tak selesa dan sebagainya. InsyaAllah kita terus pada bacaan kita. Jom. Mana dia? Okey. Tak apa, pesan selalu. Kita ni mudah lupa. Okey, okey. Alhamdulillah. Nasib baik. Nasib baik semua semua spotting. Tadi muka surat apa kita baca? 81 Kita buka balik surah kita tadi. Kita nak baca untuk penutup insya-Allah. Jangan lupa daftar ya tuan-tuan Mohlah. Jangan malu-malu. Tu seminar Fatihah. Improve my Fatihah tu. Kita jumpa nanti. Baik, kita akan sambung. Bukan ni. Alright. Muka surat 82, maaf. Bukan 81, 82 nah. Okey, baik. Terima kasih tuan-puan Okey, dah daftar. Cantik. Ni, nampak ni. Thumbs up untuk tuan-puan. Okey. Ayo, kita mulakan bacaan insya-Allah. Ready semua? Tarik nafas. Ni macam biasa saya baca dulu, tuan-puan ikut kemudian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أن تبتغوا بأموالكم محصنين
مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ini lagu apa? Siapa tahu? Sejak nak belajar Muratal ni terus je. Cerita pasal ni je dah. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan puan, kita dah selesai dah bacaan kita hari ni. InsyaAllah nanti hari Rabu kita akan bedah yang baki ni lah. Panjang sikit. Hari Rabu nanti panjang sikit. Tak apalah, kita mungkin boleh lajukan sikit insyaAllah. So, itu sahaja. Terima kasih di atas kehadiran anda semua pada hari ini. Lagu apa tadi? Nahwan. Mim mati bertemu fa. Mim mati bertemu fa izhar syafawi. Tuan Tashyamani. Ada ke tadi? Ada yang saya terlepas Mim mati jumpa fa, hukum dia izhar syafawi. Jelaskan. Okey? Dia tak ada dengung yang ni lah. Sekadar dengung asli je lah pada mim tu. Itu sahaja. Oh, tak ada. Okey. Hukum ni izhar syafawi. Okey, wallahu alam. Soalan saya tadi. Ni tadi yang kita baca tu itu Muratal Hijaz. Nama dia lagu Hijaz. Macam itulah. Baik. InsyaAllah sebelum kita tamatkan pengajian kita, sama-sama kita alunkan dahulu bacaan doa tilawah. Kemudian kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Mohon ampun dan maaf anda ada kekurangan dalam penyampaian saya. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT, dan yang kurang itu mungkin daripada saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala salah silap saya, insyaAllah. Jumpa anda pada hari esok. Jangan lupa cerita tenang, okay, bersama Encik Ifan macam biasa, di Telegram Easy Ngaji Warrior, insyaAllah pada jam 8.30 pagi. Sama je waktu sharing tajwid. Boleh tuan-tuan dan puan? Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan jazak. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa juga sama-sama kita ucapkan kesyukuran, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kita peluang, keizinan, masa, kelapangan masa untuk bersama pada hari ini. Dan mungkin ada pencerahan-pencerahan yang baru kita dapat pada hari ini. Alhamdulillah, itu semua susunan ataupun kita kata takdir Allah. Allah tentukan kita ada bersama hari ini untuk terima segala benda yang dinamakan ilmu, tuan-tuan, yang dinamakan ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan jumpa lagi di masa akan datang. Saya undur diri dahulu. Maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Jangan lupa layan dulu lagu yang terakhir ni. Jumpa lagi. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya? Parutnya masih ada.
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi